Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah di pagi ini. Suratul Mulk, Suratul Tabarak, yaitu ayat yang ke-29 sampai 30 insya-Allah. Habis surah Tabarak, saya nak baca pula tafsir ayat kursi selepas ni esok insya-Allah, kerana ada saudara kita yang mohon minta supaya tafsirkan ayat kursi insya-Allah. Jadi ayat yang ke-29 surah Tabarak, insya-Allah dekat rumah kita pakat baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i aw rahimana فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah ayat yang ke-29 kita ulang kaji sikit ayat 28 insya-Allah. Allahu akbar. Quran ni dah Allah. Qul la inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Hebat Quran ni. Tuhan sebut kalau berhimpun semua jin dan manusia, orang yang bijak-bijak, orang yang pandai-pandai, pakat berhimpun. Himpun apa? Himpun saat ni tu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, supaya mereka buat serupa dengan Quran. Buat satu surah ke, seayat ke, dah sejuh, la ya'tuna bimithlihi, mereka tak boleh datangkan seperti Quran.
Dan jikalau mereka pakak tolong-nolong sesama mereka pun, mereka tak boleh juga nak buat Quran. Sebab itulah tak puas baca Quran. Tak puas. Baca hari-hari. Istiqamah. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang yang baca Quran semua. Wa aqamus salah. Mereka itu mendirikan sembahyang. Wa anfaqu, dan mereka itu infak, sedekah. Mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, dan mereka pula infak di atas apa rezeki yang diberi oleh Allah. Allah Tuhan sebut liyuwaffiyahum ujurahum, Tuhan nak sempurna ke pahala, wa yazidahum min fadlih, Tuhan nak tambahkan limpah kurnia rezeki daripada Tuhan. Innahu ghafurun syakur, Tuhan ni ghafur, maha pengampun, syakur, maha bersyukur, maha terima kasih, maknanya maha membalas. Orang bui Tuhan bui selalu dah. Bila kita buat apa, kita bui Tuhan bui selalu. Tu bagi innahu ghafurun syakur. Alhamdulillah, pagi-pagi boleh baca Quran. Dan saya tahniah kepada orang yang baca sebelum subuh lagi. Ada ramai orang yang baca dah, dia awal kupak 3:30 kupak tidur awal. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang yang tidur kerana Tuhan. Li rabbihim, tidur kerana Tuhan ni tidur awal ni molek. Tak apa. Dah nak tidur awal, nak bangun awal. Wa qiyam. Allah. Orang saat ni tu bangun maya ke apa siap baca Quran. Baca Quran sampai subuh boleh sejuk. Semaya subuh siap, lepas subuh buat kerja tu kerja ni. Petang hari baca pula. Bagi kita berdoa, Allah marzuqna tilawatal Quran. Ya Allah, rezekikanlah kami baca Quran. Ana al-lail wa atrafan nahar, masa-masa malam dan wa atrafan nahar, dan pagi petang. Allah, baca Quran dah. Semaya Quran dua ni, hati ni tak ada kena kecek gapo dah. Hak demo segala jenis hak duk serabut akan hilang habis. Bila baca Quran tu habis. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang yang tenang bi zikrillah sebab baca Quran. Dan Tuhan sebut orang yang baca Quran, Tuhan turun rahmah. Tuhan nyanyi dia, nampak dia tak ada rezeki Tuhan wi, nampak dia susah Tuhan wi senang, nampak dia serabut Tuhan wi tenang. Ya gitu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila baca Quran, wa ansitu, berarti baca, maka Tuhan itu rahmah. Sebab tu kita pagi-pagi baca. Tuhan sebut Kul huwar rahman. Cuba kita tengok. Kul, kata oleh wahai Rasul, huwa, dia huwa, iya Allah mana Allah? Allah. Hak kita duk berdoa kepada Allah. Hak kita duk ingat semua kata dia buat kita. Dia cipta ke kita. Dia buat kita. Buat ayah-ayah kita. Dia hak duk rezeki pada kita. Dan dia yang menghidupkan kita, wi kesihatan pada kita, wi kesenangan dan ketenangan. Apa semua dia wi belaka. Kul huwa, iya Allah tu, Tuhan tu. Kul huwar rahman, Tuhan Rahman. Apa makna Tuhan Rahman? Tuhan yang maha pemurah. Kalau kecek bahasa kapung, Tuhan baik ni, baik dengan hamba. Pemurah, baik sungguh. Allah, Kul huwar rahman, ia Tuhan ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah, murah sungguh. Tengok banyak ke bila Tuhan sebut layak Quran. Sebab kita bismillahirrahmanirrahim.
Tuhan nak bagi kita rasa lah hati, setuh hati, rasa tak Allah Tuhan ni. Tuhan yang Rahman, Allah yang Rahman, Rahim. Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Pengasih. Sayang kepada hamba-hamba dia. Tuhan sebut. Nah. Walladzina yabituna li rabbihim ada wa ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan Rahman. Bila Tuhan nak sebut kata hamba yang tawadhu, rendah diri, jalan di atas dunia dalam keadaan dia rendah diri, maka Tuhan sebut Rahman ke? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan hak berjalan di atas muka bumi saat itu, hamba Tuhan yang Rahman, yang Maha Pemurah. Hak yang berjalan di atas muka bumi haunan ay mutawadhi'in, dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tunduk pada Allah. Nah, supaya tu Tuhan ayat sini. Nak we orang Islam tahu, nak we orang kafir tahu. Orang kafir. Dulu ni kita tengok ayat yang sebelum ni Tuhan sebut, "Qul ara'aitum." Kata oleh wahai Rasul, "Ara'aitum, adakah kamu nampak orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ni, in ahlakani Allah, jika Tuhan binasakan aku wa man ma'iya, dan orang beriman bersama aku, au rahimana, dan jika Tuhan ni hak yang rahmah kepada kami, tu Tuhan yang rahmah kepada kami, hak sia belah pada kami." Tengok ni tu. Tengok. Faman yujirul kafirin. Siapa yang nak selamatkan orang kafir min azabin alim? Tak ada. Tu. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Bagi orang kafir azab. Qul huwa ar-Rahman. Katakanlah wahai Rasul, huwa Allah ar-Rahman, Maha Pemurah. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman daripada rahimah, bahasa Arab daripada rahimah yarhamur rahmah. Rahmah ni maknanya kesia belah, nyanyo. Sebab tu Tuhan sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus engkau wahai Nabi, tidak letak engkau jadi rasul ni illa rahmatan lil alamin, melainkan jadi rahmah kepada sekalian alam. Nabi jadi rahmah. Nak we orang kasih sayang sesama orang. We pakak nyanyo gi mari, pakak tolong gi mari. Dan agama juga nak supaya manusia saat ni tu pakak tak sewi balah, tak sewi. Dan Nabi sendiri tu pula kalau turut ajaran hak yang diperintah oleh Allah dan hak yang dibuat oleh Nabi contohnya, maka akan orang tu saat ni tu akan jadi senang. Manusia sama manusia ni bila taat Allah Rasul jadi senang. Tu makna. Sebab tu Tuhan yang Rahman, Tuhan sebut Tuhan Rahman tu maknanya Tuhan sebut wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmahku ni, rahmah Tuhan nyanyo ni melimpah rata kepada semua. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Dan Tuhan akan tulis rahmah kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu sifat rahmah ni besar. Nabi SAW sudah irham turham. Kita nyanyi ke orang, maka Tuhan nyanyi kita. Dan ada sebutnya irham man fil ard. Nyanyikanlah pada orang di muka bumi, yarhamka man fis sama. Dirahmah pada engkau oleh Tuhan yang di langit. Malaikat-malaikat yang ada di langit. Jadi nak ayat kata kena rahmah. Dan sebab tu qul huwar rahman. Katakanlah wahai Nabi, iya Allah ar-Rahman, Tuhan Maha Pemurah ni. Amanna bihi. Kami percaya, kami beriman kepadanya. Kami beriman pada Tuhan Rahman tu. Wa alaihi tawakkalna. Dan di atasnya kami bergantung. Kita kena tawakal. Mula-mula makna beriman. Beriman saat ni kita percaya kepada Allah.
Kita yakin pada Allah. Yakin ke apa? Percaya bahawa kita yakin iaitu kita percaya bahawa Allah tu wujud. So makna beriman apa saya dah sebut dulu ke? Makna beriman saat ni kita percaya dengan kewujudan Allah. Yang keduanya, kita percaya dengan perintah Allah. Bismillah. Percaya dengan perintah Allah. Kita kena yakin bahawa semua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Semua perintah Allah tu untuk nak kita beruntung di dunia dan di akhirat. Dan perintah Allah saat ni tu untuk nak kita senang. Semua kalau orang turut perintah Tuhan, apa Tuhan suruh dia buat gak, maka orang tu senang supaya dengar. Orang yang dengar, ibu bapa dia, ayah dia suruh dia turut apa nasihat royak oleh ibu bapa dia, maka orang tu kan senang. Kerana ibu bapa dia tahu gapo boleh buat tak boleh buat. Supaya tu juga kita supaya tu juga dengan Tuhan. Tuhan tahu kata apa kita patut buat tak patut buat, kerana kita ni Tuhan buat. Bila Tuhan buat, Tuhan tahu habis usuk asa kita, perangai kita, tabiat kita. Maka Tuhan pula suruh kita turut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi senanglah kalau turut Tuhan kan, percaya. Dan makna kita percaya juga, iaitu kita percaya kepada kita taruh siqah, kepercayaan kepada Allah. Maknanya ada gapo dengan Tuhan belaka. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila ditanya engkau wahai Nabi tetaku, fa inni qarib, katakanlah aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da', aku terima doa orang berdoa, orang minta. Falyastajibu li, maka hendak terima seruan aku suruh ke apa ayat? Wal yu'minu bi, dan hendaklah percaya kepada aku. Tuhan kata percaya kepada aku. Sebab tu Tuhan sebut innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman ni ialah orang apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, ada berasa di hati, berasa di tubuh dia, di kulit dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah iman. Bila Tuhan ayat tambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna, dari atas Allah tu tawakkalna, kami tawakal. Ni fak-fak kita ni banyak silap faham kadang-kadang. Tawakal dengan tawakala, bahasa Arab ada dua. Pertamanya tawakkala, yang kedua tawakala, ya tawakalu tawakulan. Hak mula-mula ni tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tawakkul ni makna kita serah dan kita bergantung kepada Allah selepas daripada kita usaha dan selepas daripada kita mengambil asbab. Tawakul ni iaitu kita serah tanpa kita usaha dan tanpa kita mengambil asbab. Sebab tu masa Covid ni banyak orang kita silap faham. Ikutlah gimana, tak kena pakai meh lah, tak kena pakai cew lah, serah Tuhan belaka. Serah Tuhan dalam keadaan kita tak ada jaga, maka itu orang panggil tawakul. Salah waktu betulnya itu tawakul. Kerana apa? Kerana hidup di atas dunia ni ya ada sebab. Ya hidup dengan asbab. Hidup akhirat tidak ada asbab. Hidup di dunia saat itu semua ada asbab. Tak kira apa sahaja kena ada sebab. Tu. Tengok ketika Tuhan orang panggil, ketika Tuhan nak menghidupkan orang yang mati pada ketika berlaku bunuh pada masa Bani Israel, pada masa Nabi Musa, suruh Nabi Musa
Nabi Musa suruh orang sembelih lembu, ambil daging tu, mari atas di atas mayat tu hidup kelak. Apa kita ada ayat dulu sejarah. Nah, nak ayat kena ada sebab. Semata-mata kata nak hidup tu jarang. Tuhan boleh. Kerana Tuhan tak ada masalah. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak buat ada kun, Tuhan kata kun fayakun, lalu dah. Tapi atas dunia ni Tuhan nak ada sebab. Dah. Akhirat tak ada sebab. Kita hidup dengan tak ada sebab. Dunia ni kita hidup dengan sebab. Semua kita kena kerja, kena usaha, kena apa semua. Sebab tu tawakal saat itu, iaitu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas daripada kita usaha dan kita ambil sebab. Contoh kita nak hilang sembuh penyakit, kita kena makan ubat. Tak sewi kena penyakit, wiqayah, kita nak jaga sebelum daripada kena penyakit. Nah, maka kita jaga. Kita makan pocok ubat, pocok apa semua kan itu. Okey panggil itu ittikhadul asbab, kita ambil sebab. Benda-benda ni dalam hadis Nabi semua tu ada sebut ke, ada sebut Nabi tertadawu suruh pubat. Suruh pubat. Lepas tu pula suruh wiqayah, suruh jaga sebelum daripada tiba penyakit dan sebagainya. Benda-benda ni dalam Islam saat itu, kerana Islam ni agama fitrah. Agama fitrah maksudnya agama yang selarah dengan apa yang Tuhan ada, Tuhan perasaan kepada kita ni. Jadi agama ni agama fitrah. Serupa orang nak kau anak jadi gotu. Sebab tu semua ni ada setengah ni tu silap faham tawakal tu serah Tuhan bulat-bulat. Kena usaha dulu, lepas tu serah Tuhan. Sebab Tuhan sebut fa iza azamta, apabila kamu azam dah nak buat keputusan apa, fatawakkal ala Allah. Maka hendaklah tawakal di atas Tuhan. Kul lan yusibana, selagi katakanlah lan yusibana, tak akan kena kami illa ma kataballahu lana, malaikat apa Tuhan telah tulis, Tuhan menentukan. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ia Tuhan tu maulana, pengulu kita, dan hendaklah bergantung orang beriman kepada Allah. Tu tengok masa Nabi walaupun dah jadi Nabi nak hijrah pergi pada Madinah, Nabi naik unta. Dan Nabi saat ni sepuk-sepuk nak dibunuh oleh Warakah. Lepas tu pula banyak benda yang berlaku, Nabi perang, Nabi apa semua itu tanda bahawa Nabi itu diperintah oleh Allah dan ambil sebab-sebab untuk nak benar, nak berjaya, nak apa semua. Lepas datulah barulah serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah Tuhan. Ni orang kita kadang-kadang tak ada serah. Ni musim Covid. Merebak sangat Covid, banyak sangat. Kita buat sombong kadang-kadang, tak ada apa gilah mana tak ada kena duk pakar ke apalah. Kerja Tuhan belaka. Memang kena kecek pelah tu kenalah. Kul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tapi sebaliknya, bukan makna kata rema serah tu tak kena. Kena lekat misal. Kena. Apa kata kena ni dia mau tahu mana kita serah Tuhan dah. Karena apa? Karena Tuhan suruh ambil sebab dulu. Ambil sebab dulu. Bila ambil sebab dah kena juga, tak ada apa dah lah tu. Sebab tu ada satu ketika penyakit taun dulu, penyakit ahiwa. Mati 3 hari mati. Orang mati banyak 25,000 pada masa Sayyidina Umar. Mari jumpa dengan Abdullah bin Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, panglima perang. Bila Sayyidina Umar mari di Syam, maka Sayyidina Umar mari di Syam, orang royak kata penyakit taun ni banyak, orang duk mati banyak dah. Maka Sayyidina Umar syarat dengan para-para sahabat. Dan
Kama dia buat putusan kata nak kelik Madinah. Bila nak kelik ni Abu Ubaidah kata, ya Amirul Mukminin, hei mukminin, afiraran min qada'illah, adakah nak lari pada qada Tuhan? Qala, nah, dia kata lau ghairu qal, kalau orang lain pada engkau kata, hei Abu Ubaidah, kenalah. Dia bahkan firaran, lari min qada'illah, pada qada Tuhan, ila qada'illah, lari pada qada Tuhan, masuk qada Tuhan. Makna lana, makna kata tepat hak penyakit tak leh, gila kena sungguh kadang kita lari pada qada Tuhan. Nah, maknanya qada takut kita kena penyakit, ila qada'illah, pada qada Tuhan juga, kepada qada Tuhan juga, tak kena penyakit kalau kita pergi jauh daripada tu. Tu cara dia orang panggil, tu makna tawakal. Makna kita tawakal kepada Allah. Jangan silap faham. Dah setengah ni tawakulan. Tu baik pergi situ tak ada pakai gapo lain duk merebok. Taning contohnya mati 90 lebih. Saya dengar apa demo nak buat sultanah ni tu. Orang tani ni kalau kira dia mati 6%. Dah orang lekat lah 7,000 contohnya lah. Kena mati 70 orang ya. Tapi apabila mati 90 lebih ni makna kata orang lekat lebih pada tu, tapi tak tahu kata lekat duduk di mana. Ini antara. Mana kata lekat COVID saat ni tu lebih daripada 7, lebih pada hak apa ni, lebih pada nombor hak orang lagi peksa tu lah, makna tu banyak lagi kena lah, kerana ia 6%. Maknanya kena 9,000, maknanya lebih 2,000 kalau kira. Benda-benda gini, tapi sebab itulah kita nak kena jaga pada Allah. Dan kita ambil sebab, lepas tu kita berdoa. Nak tubik rumah contohnya lah, nak tubik rumah. Tiap-tiap kali nak tubik rumah ni baca, Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla au adilla au udalla au adlim au udlam au ajhal au yujhal alayya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasil asqam min jamil amrad. Bismillah tawakkaltu ala Allah, tubik. Tu doa. Ya Allah, aku minta jauh dengan Allah. Ya Allah, daripada bahawa aku saat itu gelecah, atau kita disilap, timbul masalah dan sebagainya, atau kita sesak, atau kita dizalim, atau kita kena sesuatu apa-apa saja, dan kita minta jauh Tuhan daripada penyakit baras, junun, juzam, penyakit gatal dan sebagainya, wasail asqa, supaya penyakit yang teruk ni, supaya dengan COVID ni minta jauh Tuhan. Lepas tu bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah tawakal Tuhan, serah Tuhan, doa. Lepas tu kita ambil sebab untuk apa semua. Apakah kecil apakah apa, maka tu baik lagi. Itulah qul huwar rahmanu amanna wa alaihi tawakkalna. Dan di atas Allah ni tawakkalna, kita kena tawakal, kena bergantung Tuhan semualah. Apa maksud tawakal ni? Sebab saya dah sebut sana ni. Masa Sayyidina Umar dulu, ada orang hidup sejik orang bagi. Tak boleh kerja. Sayyidina Umar ambil tukar dia pergi nak katak, suruh kelik. Kerana apa? Ya tak as-sama' la tumtiru dhahaba. Langit tak ada turun hujan mah. Kita kena kerja, kita kena usaha. Karena dia baru Tuhan buka pintu. Supaya tu juga orang duduk di rumah tak ada kerja apa sekarang, nak tawakal Tuhan, aku mati sungguh. Karena rezeki tak ada lubang nak masuk. Kena ada lubang dia. Rezeki ni supaya dengan air. Supaya dengan air. Dan Tuhan banyak sebut dalam Quran ni, air jadi rezeki. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa' bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Rizqan lakum, air ni jadi rezeki kan. Kerana dia buat jadi buah dan sebagainya. Sebab tu kena ada lubang, orang bagi. Maksudnya ada tempat rezeki nak boleh mari saat ni kita kerja. Ada orang kerja sikit boleh rezeki banyak. Dia terbuka. Tu panggil makhraj, wa may yattaqillah ja'al lahu makhraja. Tuhan buka jalan pada dia. Tak ada rezeki, tu duduk rumah mana boleh. Tu kita kena serah Tuhan lah tu. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin.
maka kamu akan tahu man huwa fi dhalalim mubin, siapakah yang ada dalam kesesatan yang nyata. Nah, kata katalah tu. Semua kita pegang dengan Tuhan belaka. Ikut hak apa dengan Tuhan belaka kita. Tak kena kita, sebab tu kita pegang dalam masalah bab ni. Nah, tidak akan kena kita malaikat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. So kita pegang situ. Yang kedua, kita pegang kata Tuhan suruh, Tuhan perintah kita supaya kita ambil sebab. Yang tiga, kita tawakal, kita serah kepada Allah. Dan bila kita saat itu kita ambil sebab dan kita juga serah pada Allah, kita percaya pada Allah, maka Tuhan akan jaga kita. Inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya wali aku iaitu orang Tuhan yang jaga aku ni, ialah Tuhan Allah yang turun ke kitab, wa yatawalla salihin. Tuhan akan memerintah orang soleh. Mana Tuhan akan jaga orang soleh. Sebab tu kita jadi orang soleh. Bila kita jadi orang soleh, Tuhan akan jaga. Kita jadi orang molek. Orang molek lah no. Kalau hanya nyakit kat, maknanya kita ni berdoa dulu nak tubik. Lepas tu pula kita pakai mes dan sebagainya, kita serah Tuhan, lepas dah tu tawakal pada Allah, jadi orang molek. Maka Tuhan selamatkan kita. Kalau kena juga, maka kena juga saat ni Tuhan nak uji kita. Nah, kerana Tuhan sebut kata Tuhan nak uji juga, tapi biasa kok Tuhan tak uji dengan benda ni bila kita minta jahadah. Kerana la yaruddul qada, tidak tolak qada illa doa. Malaikat doa, bila kita berdoa tolak qada hak ni tu, qada. Tu kita nak faham situ. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka kamu akan tahu siapa duduk dalam kesesatan yang nyata. Daripada mereka yang duduk dalam jalan yang betul akan tahu. Orang-orang kafir akan tahu kata siapa betul tu. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, adakah kamu duk fikir, kamu nampaklah anak in asbaha ma'ukum, jika jadi air kamu sana ghauran, lenyap masuk le tanah, tak baca, tak tubik air, faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapa akan datangkan dengan air duk baca sana, duk tubik sana. Ayat kata, Tuhan tanya, air ni besar kan, orang tak hidup melainkan dengan air. Tak ada air, semua benda ni jadi pada air. Dan kita sendiri ni 70 lebih, 72%, 73% air sajalah tubuh kita. Dan isi tubuh kita ni hanya 25% lebih. Dan supaya tu juga laut dunia semua ni air semua. Air ni sepertiga daripada bukan sepertiga, iaitu 3 bahagian daripada sepertiga lah satu daripada 4. Bagi 4 ambil 3 bahagian semua air saat itu. Sam Swan C 3 daripada 4 air dalam bumi semua saat ini. Ayat tu Tuhan buat nak manusia hidup. Lepas tu Tuhan kata kalau Tuhan wis senyap air saat ini tergelam senyap supaya dengan di dau angkan merih mash dan supaya dengan orang hatta gi mereka hatta cik tengok ada kata setengah tu air duk dalam kapal semua. Maknanya kalau dunia ni, kalau air tu tergelam masuk dalam bumi ke, maka pada ketika tu kering kotak. Nak pergi makan ke apa? Nak ambil air di mana pula nak makan? Inilah nak ayat kata, semua saat ni tu kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat Tuhan, kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kena bersyukur pada Allah, kena turut perintah Allah. Kerana semua saat ni kita ada hidup dengan Tuhan belaka. Allah kita sebab itulah Nabi ada sebut kepada kita ke iktanim khamsan qabla khamsin, supaya saya tahu nyawa ni saya tahu selepas pada saya jadi duk letih ni,
Baru ni kita tahu tak nyawa saat ni tu hak Tuhan betul. Ya duk betul gitu kalau biasa kau. Ya duk gerak di antara 70 kali sampai 100 kali ke hak pokatik ke. Duk gerak tu hati kita duk gerak berpuluh-puluh tahun tak ada berhenti ke. Kalau umur itu 100 tahun lah. Duk gerak tak berhenti. Duk hidup saat ni tu. Lepas tu benda tu saat ni tu hak Tuhan betul ya. Bila Tuhan kata bila dia jadi lama sikit tu kita tahu tu dah Allah beratnya dah hak Tuhan sungguh kita rasa benda tu. Bismillah. Kata nyawa ni hak Tuhan. Kita mari nyawa tak gerak. Dah ada sikit lepas tu biar kita jalan sikit. Dia tak gerak dah. Dia turun selalu dah. Bila kita buat makna kata gerai tenaga ni tu hawi betul-betul. Nikmat tu hawi betul. Lepas tak kira lah ni orang panggil dah. Tak kira gapo dah. Dah getah banyak mana. Tak ada kerja. Dah sakit dah gapo hak ni tu. Ni. Sebab itulah kita kena kembali kepada Allah. Tak usahlah biar debat tengok gapo semua. Tengok debat dah mari mati habis cerita. Dah sakit habis cerita. Duit ada banyak mana pun tak jadi kerja. Dah tak pakai apa. Dah siapa masa semua. Habislah semua. Tak jadi perkara. Itulah banyak saja insya-Allah. Kita baca pula surah iaitu ayat kursi insya-Allah, tafsir ayat kursi. Sadaqallahul azim. Kita nak tengok soalan pula lah. Ini salam bapa. Waalaikumsalam. Semua saya jawab sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua puak-puak kita wisalah saat ni. Semoga bapa pertama sihat. Amin ya rabbal alamin. Bapa cuba takrif makruh. Apa makruh? Makruh ni ma yusabu ala tarkihi. Bagai diberi pahala di atas tinggal. Wala yu'aqabu ala fa'lihi. Dan tidak diseksa, tidak berdosa di atas buat. Itu bagai makruh. Bagai makruh. Contohnya lah makruh ni benda-benda makruh. Kita makan bagai busuk buat penyakit tiap orang, maka pada ketika tu makruh orang panggil. Benda-benda makruh. Kita juga apa lagi ni? Kita tak ada makruh banyaklah. Benda-benda pakai yang berculang dan sebagainya ketika semaya misalnya itu makruh misalnya. Dah banyak benda-benda makruh. Itu takrif makruh. Dalam Islam ni ada 5. Pertamanya wajib. Wajib ni ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala bagi diberi pahala di atas buat dan berdosa di atas tinggal. Tu wajib sepanjang semaya, puasa, zakat, haji, tudung aurah, makan benda halal. Semua itu tu orang panggil benda wajib. Bila benda wajib diberi pahala di atas barang, di atas buat dan dosa bila kita tinggal. Ya ada sunat. Sunat ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Bagi diberi pahala di atas buat dan tak berdosa kita tinggal. Tinggal apa? Tak sepuluh wajib tinggal berdosa. Itu benda sunat. Yang ketiga je benda haram. Benda haram ma yu'aqabu ala fa'lihi wa yusabu ala tarkihi. Bagi benda haram itu iaitu benda yang diseksa di atas buat dan diberi pahala di atas tinggal. Ya kata tinggal hak ni tu pahala buat dosa. Tu makruh ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fa'lihi, iaitu bagi diberi pahala di atas makruh ni, bagi diberi pahala di atas tinggal dan tidak diseksa di atas buat. Dan yang yang kelimanya harus ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, bagi yang tidak diberi pahala di atas buat, tidak diberi pahala di atas tinggal, tidak berdosa di atas tinggal dan sebagainya. Maka itu bagi benda harus, benda halal. Tapi ada juga benda harus ni bila kita turut perintah Allah, kita tinggal apa ni, kita niat molek, maka pada ketika tu boleh pahala. Niat molek, duk niat lah benda harus. Sebab tu dalam Islam ni bagi 5. Bila bagi 5 tidak jadi masalah lah. Hak duk jadi masalah lah ni dia mau bagi 2. Bagi sunnah dengan bid'ah. Hak ni gaya belah dah. Ayo bagi sebaik.
bila spek ni ya bukan silen dak, ya satu lane. Maka buat timbul masalah. Hak ni harai, hak ni halal, hak ni harai, hak ni halal. Hak ni dak timbul masalah mau kita lah ni. Dah bukan mau kita saja. Tepat orang Islam di mana berada. Dah. Ni. Ulama dulu ya buat molek cekak dah dia bagi siap. Bagi 5 saat ni tu. Hak 5 tu sunnah belaka lah. Ada sunnah Nabi dah, tapi ada sunnah Nabi tu ada hak orang panggil wajib, ada panggil sunnah, ada panggil makruh, panggil haram, ada haruh ya gitu. Sebab tu ya tidak menjadi masalah tu. Pap saya cak jen sedau songkla zawi ki. Terima kasihlah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, semoga sentiasa diberikan kesehatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa. Allah Akbar, ya Rahman, ya Malik, ya Quddus, ya Salam. Ada ni nama Tuhan. Dan nama Tuhan ni boleh kita baca dan kita boleh doa nama Tuhan. Dan nama Tuhan ni ada sebut ke qul Allah, hendaklah kamu berdoa kepada Allah, awid'ur Rahman, atau berdoa kepada Tuhan Rahman. Tuhan nama Rahman, sebut Rahman pun tak apa, sebut Allah pun tak apa ketika doa. Ayyamma tad'u, yang mana kamu berdoa, falahul asmaul husna, maka bagi Tuhan sendiri nama-nama yang baik. Nama Tuhan, berkat nama Tuhan. Dan Nabi SAW sabda, lillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala 99 asman, 99 nama. Mi'ah illa wahid, ada son cukup 100. Dan man hafidhaha, siapa mengapa dakhalal jannah, boleh masuk syurga. Sebab tu bacalah, ingat nama Tuhan insya-Allah. Alhamdulillah bapa cau ni dai fang bapa baniyai sasana ikrang neng ko hai bapa suka pak kare. Amin rabbal alamin. Terima kasih doa. Dah semua harus sebut. Tำงานเป็นลูกจ้างทำให้ละหมาดอาซาท้ายวักตูเพราะติดงานละหมาดท้ายวักตูบาปไหม Boleh tak kita semaya akhir-akhir waktu? Kita semaya akhir waktu ni boleh tak? Jawabnya iaitu semaya ni ya ada semaya waktu hak muwassa', ada waktu mudayyak, ada waktu sunnah. Hak asal kita semayanya iaitu semaya awal waktu. Tuhan sebut fa idza ma'nantum fa aqimus salah. Apabila kamu tenang molek, maka kamu sendiri ke semaya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguh semaya difardu di atas orang beriman secara waktu. Mana semaya waktu. Dan ada sahabat tanya Nabi SAW, ayyul a'mal afdal, mana amal afdal? Qala as-salah fi waqtiha, semaya di waktunya, atau fi awwali waqtiha, pada awal waktu. Sebab tu disunat kita semaya waktu tu hak sah. Dan ada waktu panggil waktu muwassa', iaitu diberikan waktu kita semaya saat itu. Jibril mari cerita kepada Nabi SAW bahawa waktu zuhur masuk apabila dah gelicir matahari sehingga matahari saat ni tu sehingga bayar kita saat ni. Bila kita diri bayar tu lebih daripada kayu yang kita letak, contohnya lah. Maka itu habisnya waktu zuhur, masuk waktu asar sehingga ghurubus syam, sehingga jatuh matahari, dan masuk waktu maghrib apabila jatuh matahari sehingga habis ufuk, dan masuk ufuk sehingga naik fajar shadiq, naik waktu subuh. Itu waktunya secara luas. Bila waktu secara luas boleh kita nak semaya selama mana kita semaya waktu, maka tidak haram. Yang haramnya kita semaya hujung waktu, tapi boleh 1 rakaat, 3 rakaat lagi tu boleh ada waktu, maka kita takhir, tangguh siapa kita semayalah tu haram tu. Tu. Sebab tu kita kena jaga semaya. Semaya ni kena jaga. Tuhan sebut walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang-orang yang muhafazah, yang jaga semaya dia. Walladzina hum ala salawatihim, dan orang-orang yang mereka itu jaga semaya, yuhafizun, mereka itu jaga semaya. Ulaika humul warithun, mereka itu akan dapat saka.
Saka apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Bismillah. Yaitu mereka akan dapat syurga firdaus, kekal di dalamnya. Sebab tu kena semaya waktu, usaha. Kalau tak boleh juga tu nak buat lah dah. Tapi kena semaya dalam waktu. Tu. Soalnya aku nak tanya sekarang ni solat tak boleh ramai dalam masjid. Jika kita solat di tepi masjid, sah ke solat pintu tingkat terbuka, makmum boleh nampak makmum dalam masjid? Mohon penjelasan. Ni terima kasih Zaid Awang. Jadi gini, semaya jemaah ni nak ayat kepada Zaid Awang, dia ada 3 syarat. Pertamanya taqaddumul imam alal ma'mum. Tu imam kena duduk dulu pada makmum. Maknanya kita kena duduk belakang pada imam. Kalau duduk di masjid, kita duduk di belakang. Yang keduanya ma'rifatun tiqalatil imam. Kita tahu tu imam berpindah satu rukun kepada satu rukun. Jadi hak Zaid royak ni iaitu nampak. Kita tepi masjid kita nampak dah. Nampak dia duduk dah. Kita nampak di tepi masjid, bukan dalam rumah kita lah dah. Maknanya duduk tepi masjid. Kita pergi semaya tepi masjid. Nampaklah dia. Kamar dia. Yang tiganya iaitu al-ijtima', mana kita berhimpun di situ. Bila berhimpun di situ, kita masuk di tepi masjid. Orang duduk di masjid tu kita takutlah ni orang kena duduk ngengek. Maka kita duduk tepi, tapi kita dengar. Kita berhimpun, kita duduk di situ. Dan kita saat itu cukup syarat, maka sah pada ketika tu. Sah. Boleh. Kita tepi masjid, apa jadah tepi masjid kita semaya, kita nampak semua, maka itu dikirakan sah kerana ia berhimpun dah. Dan dia saat itu kita tahu pindah imam satu rukun pada satu rukun, takbir Allahu akbar, Allahu liman hamidah. Dan kita duduk di belakang imam. 3 syarat ini sahaja. Bila cukup 3 syarat ni, maka boleh kita ikut imam saat ni. Boleh 3 syarat saat ni. Sebab tu orang hukum tak boleh kita nak turut dalam semaya dalam turut email melalui online, tak boleh. Kerana ini luput syarat al-ijtima'. Luput syarat berhimpun. Berhimpun di satu tempat. Maka tidak kira sah kalau kita semaya secara online. Imam duduk di masjid, kita semaya jemaah. Lepas kita kat rumah belakang, kita turut tu email. Maka itu tak sah. Kerana apa? Tidak ijtima', tidak berhimpun. Itu syarat dia. Pas tahu mana syarat ni? Syarat ni iaitu para al-usuliyin, ulama-ulama fuqaha, ulama fiqh ni tu mereka buat kaji bahawa Nabi duk jemaah semua ni duk berhimpun di masjid tu. Maka waktu baik syarat 1 2 3 4 gitu. Itu oleh itu sah selagi mana cukup 3 syarat saya sebut tadi. Iaitu taqaddumul imam al-ma'mum, tu imam duduk dulu daripada makmum. Lepas tu tahu intiqalat, berpindah rukun pada satu rukun. Yang 3 ijtima' berhimpun di satu tempat. Bila ada 3 tu cukup, boleh sah. Alhamdulillah boleh dengar bapa mengajar setiap pagi. Ya Allah, mintalah beri bapa Abdullah Bakar ini sehat walafiat dan panjangkan umurnya insya-Allah supaya boleh kami belajar setiap pagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa. Dan assalamualaikum, alhamdulillah. Dan selamat pagi ya. Salam Abang, ingin tanya satu soalan jual beli, iaitu jual berlapis. Orang pertama jual, yang kedua jual pula kepada yang tiga, yang ketiga jual pula kepada yang keempat bayar pula yang ketiga. Kemudian harta itu puja pertama namun bagi tamu bagi pembeli, apakah hukum? Ini saya pahamlah bagi direct selling. Maknanya jual lukso. Jual lukso saat ni iaitu jual lukso saat ni tu main lukso ni banyak ulama menghukumkan haram. Masalah sah tak sah tu suku, tapi banyak ulama menghukumkan haram sebab satu ia jual ke neraka. Yang keduanya iaitu dia ada unsur-unsur gharar orang panggil. Kerana ada unsur-unsur nak cuai ukat, nak tipu ada, istighlal orang panggil. Kerana dia kena tok harga mahal. Tok harga mahal tinggi daripada hakikat.
Dah. Kerana dia nak uji orang yang pertama, orang kedua, orang ketiga, yang empat tu. Sebab tu terpaksa nak buat mahal. Maka pada ketika tu hukumnya, banyak ulama menghukum ke tak boleh. Dah. Haram benda ni. Itulah. Sah ke tak sah? Sah hak ni tu suku pula. Masalah saat ni. Kerana apa? Kerana hak yang kedua, hak yang ketiga saat ni tu, masalahnya kalaulah dia saat ni tu dia orang panggil dia sebagai tuatan, dia wakil orang panggil. Maka pada ketika tu dia jadi wakil orang jual tu suku pula. Tapi orang panggil hidup ada benda-benda macam ni tu, hidup ambil peluang dan sebagainya, maka itu adalah haram. Ya banyak orang panggil hak jenis-jenis handsome dan gapo benda ni, ya buat benda sikit je. 200 kok ada besar ni. Pas dia buat ni, dia buat orang panggil, dia banyak hidup main dengan vitamin gapo gitulah, lebih kurang gitulah. Lepas tu, ambil benda ni saat ni tu, mari jual dengan harga, lepas tu buat ada orang luxur lah. Orang masuk nyok ni boleh, berapa persen boleh gapo, jadi gitu. Benda ni banyak rush, banyak tipu sebenarnya. Beberapa saja, ya 90% kita baca surat dari internet tu, perisap di sini tu, banyak hoaxit sampai 70%, 70% tu tipu banyak. Lari dan sebagainya. Itulah sebab tu, jual-jual pesen ini, banyak ulama menghukumkan haram. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehingga 20 Julai atau jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 16,000 kes di Malaysia. Allah, pecahan setiap negeri. Selangor. Ni lah nak ayat atau memang ni wabak sungguh dah lah. Benda ni wabak sungguh dah. Wabak sungguh dah. Allah, sebab tu kita kena bakap doa lah, supaya cepatkan Tuhan angkatkan penyakit ni. Dah tak ada buku gapo kali Tuhan buat semua ni untuk nak kita kembali kepada Allah, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Selagi mereka tidak kembali kepada Allah, maka masih tetap situlah. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah timbul benda fasad di bumi dan di darat. Zaharal bima kasabat aidin nas, dengan sebab usaha manusia lah. Liyudhiqahum ba'dha ma amilu, Tuhan nak wirasa. Tuhan akan wirasa kepada mereka setengah barang mereka tidak buat, la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali kepada Allah. Tengok Malaysia ribu-ribu, di Thailand ni pun seperti tu juga, 15,000 sehari. Sejuta orang lekat. Kalau duduklah 15 tahun dua, kau habis lah orangnya. Dia 1% mati. 1% mati. Hak teruk 5%. Hak lagi saat ni tu jadi wabak. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nasihat doktor bila umat Islam rasa putus asa dengan Allah bila doa-doa kita belum makbul? Contoh doa tolak COVID-19 tapi belum dimakbul secara jelas pada masa ini. Mak Rani kata kita ni nak apa lagi? Maknanya kita rasa putus asa. Kita duk doa pun tak ada akak-akak le korup bertambah semua. Kita nak buatlah mana? Jadi ginilah, kita kena ingat bahawa Tuhan bukan Tuhan tak ada nak akad. Tuhan akad-akad. Kita kena pertama kena husnuzan billah. Kita kena suka baik dengan Tuhan dulu. Dah ada hikmah di sebaliknya. Tak ada benda afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Tuhan kata, adakah kamu nak kira kata bahawa kami jadikan kamu sani abath, sia-sia? Tidak. Semua ada hikmah di sebaliknya. Semua ada hikmah. Yang kedua pula, kita berdoa ni sebenarnya
Kalau turut para ulama, nah, kita boleh berdoa seumur. Sebenarnya Tuhan tidak terima lagi tu kerana Tuhan nak supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Iaitu nak kita doa seumur. Sini ni. Nak kita ingat pada Allah Ta'ala seumur. Selagi tak ada akid orang ni tak segai dia ingat Tuhan situ. Bila tak segai dia ingat Tuhan. Tuhan nak kita dah ingat dia seumur. Ini di antara hikmah. Dan belum sampai tiba masa lagi, maka Tuhan pun nak kita dah ingat dia situ. Kita berdoa setiap hari, jangan lemah kita doa setiap hari. Maka bila kita berdoa setiap hari, sebab kita berdoa tadi, kita bertambah dekat pada Allah. Tambah dekat pada Allah ni tak ada benda yang lebih baik daripada kita bertambah dekat kepada Allah. Dan sebab tu ulama-ulama dulu sengaja berdoa kalau Tuhan tak terima tu muja. Kerana apa? Kerana mereka berdoa pula isyak. Doa pula isyak lusa, doa setiap hari. Nah, tidak ada masa dan tidak ada lebih mulia kita daripada kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Tak ada. Dan tak ada benda yang lebih baik pada berdoa. Dah sebut oleh hadis laisa syai'un akram minad du'a. Tidak ada benda yang lebih baik pada doa. Kalaulah kita orang Islam belum lagi diangkatkan penyakit, maknanya Tuhan nak kita berdoa situ. Nah, bila kita dah berdoa lama-lama, maka dengan sebab kita berdoa setiap hari itu buat kita berdekat diri kita pada Allah. Maka itu tidak ada benda yang lebih mulia pada kita dekat pada Allah. Sebab itulah itu di antara hikmah. Dan ujian ni kita ni 2 tahun dah lah. Nak masuk 2 tahun ke panggil. Nah, itu sikit ya. Sebenarnya orang-orang dulu tu lama lebih banyak pada kita. Tapi oleh kerana kita ni biasa duduk dalam keadaan senang, tak biasa susah. Gaji masuk setiap bulan, ada kereta, ada makanan, ada apa semua senang lah. Kita lah ni bila mari ujian ni, nah, kita rasa susah. Dalam keadaan kita duduk boleh makan, dan dalam keadaan kalaulah kita duduk di rumah kita jangan hidup jalan kot ni, maka boleh makan. Harta kita boleh duduk makan lagi. Sekadar untuk makan untuk dirilah. Tu. Maknanya ujian saat ni tu, patut ujian benar ni bukan ujian tempat kita saja dah. Ni di China 2-3 hari mari pula boh banjir pula besar habis ada apa ni kereta api bawah tanah apa semua tergelam habis. Dah sekelip mata. Kerana China ni sombong dengan Allah. Tu kita sepatutnya juga kalau dalam keadaan kita duk susah gini kok, maka Tuhan bawa mari bala lain pula, kau teruk lagi. Sebab itulah kita alhamdulillah lah. Inilah saja. Kena ingat situlah bahawa sebenarnya benda ni Tuhan nak kita kembali kepada Allah. Nak kita bertambah dekat kepada Allah. Itu saja. Tu. Kita berdoa lah. Rezeki bukan kita saja. Negara bankrupt. Pakat-pakat bankrupt belaka. Thailand, Malaysia, Indonesia, seluruh negara, seluruh dunia. Bukan kita sahaja dah. Kerana manusia ni dia lupa pada Allah. Bila dia lupa Tuhan, sombong. Mereka ada Allah kajian dan sebagainya, ada ilmu, maka mereka sombong. Bila sombong ni Tuhan nak uji kepada kecil sahaja. Walaupun kecil, tak nampak benda ni boleh menjejaskan seluruh dunia. Inilah Allah Maha Berkuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir.อยากให้บาบอกเขียนดุอาก่อนออกบ้านเมื่อกี้อีกครั้งค่ะnanti saya nak buat lah nanti saya nak buat ya doa ni doa tu baik umum dia panggil doa tu baik umum kita capur dengan doa tu lah doa tu baik umum ni keluar rumah ni adalah surat doa ni 165 ada dah surat banyak dah surat doa ni. Kalau siapa yang nak sana itu inbox mari, lepas tu pula surat doa ni kita hantar esok kerana habis. Ambil bunyi tu habis.
Ini doa muka 165. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlam aw ajhal aw yujhala alayya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sil asqam. Insyaallah nanti saya tulis. Nanti saya buat klip, tak apa. Buat klip nanti saya buat, nanti saya tulis situ. InsyaAllah dah. Terima kasih tu asrinya. Dah, apa insyaAllah nanti saya buat. Assalamualaikum apa makruh tahrim? Nah, makruh tahrim ni iaitu semaya lepas asar contohnya, makruh tahrim. Maknanya makruh hampir-hampir haram. Dah. Gitulah. Tapi tidak haram makruhnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat semoga diberkati Allah. Berisat tira tam ngan tam prakan kak berisat eka chun jat tam yang ngai babo. Berisat. Nah, berisat ya buat prakan wik kita. Maka hot tu tak ada apa lah. Hot tu pasti ya dengan hot nung kita sukulah ke panggil. Hot ni ya buat wik kita. Kita tak ada buat tapi ya buat wik kita panggil. Berisat buat wik kita. Maka hak berisak wak wi kita, hak yogi wak suku tu Allah alam lah, yogi wak dengan siapa itu tak pasti, tapi ya wak wi kita, maka pada ketika tu ya berisak saat ni tu ya kena buat wi panggil. Orang panggil. Tapi yogi wak dengan berisak hak ribhiyah, hak tak leh orang panggil. Maka pada ketika tu hak tu bak suku lah. Kita dengan dia tak ada masalah ke apa. Tu bak dia lah, dia dengan berisak nung lah. Tapi kita dengan dia ni tak ada masalah ke apa. Moga-moga dia kita tolong buat wik kita. Dan dia wajib, dia kena cara kita. Kerana kita duk kerja dia puluh-puluh tahun tak ada benda. Dan ada sebut dah bahawa hak muassasah orang panggil, hak berisak wak han itu, kerana berisak dia tak ada niat nak untung ke apa nak tolong kita. Maka berisak dengan kita tak ada masalah. Cuma berisak dengan berisak lagi tu, hak tu bab lain pula lah.เราอยากรู้ว่าอัลลอฮ์ตอบดุอาของเราได้ยังไงครับอุสตาซ Kita nak tahu mana kata Tuhan terima doa kita. Nah, kita nak tahu mana kata Tuhan terima doa kita. Ya gini, kita berdoa ni kena ingat kata dua perkara. Pertamanya kita berdoa kerana kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah supaya kita boleh pahala berdoa. Yang dua, kita berdoa supaya Tuhan terima doa kita. Nah, nak tahu mana kata Tuhan terima doa kita, makbul doa kita. Kalau kita pesing orang pesing duk minta nak wi kita rajin semaya, puasa, semua saat ni tu deh, rajin buat amal ibadat, maka kita berubah. Itu tanda kata Tuhan terima doa. Nah, tapi kalau kita minta rezeki contohnya, Tuhan terima doa kita, maka kita dapat benda yang kita minta saat ni. Tapi kita kena yakin kata Tuhan terima. Tapi Tuhan saat ni tu wallahu wasi'un alim. Tuhan maha mengetahui dan Tuhan maha luas dan Tuhan maha mengetahui. Maknanya Tuhan tahu bila masa dia nak wi pada kita. Sebab tu kita kena faham benda ni nah. Kena faham molek. Tuhan akan wi semata. Tuhan terima semata doa kita. Kadang ada 3 tahun, 4 tahun selepas pada tu sehingga kita terlupa kata hak kita dah berdoa dulu, sebab tu kita boleh kerja lah ni. Tapi kita tak tahu. Kita tak mikir dah lepas ada tu. Sebenarnya Tuhan terima doa-doa hak dulu. Saya perhati benda ni. Kadang-kadang bertahun-tahun, Tuhan terima roh doa. Kita tahu situ, Tuhan terima roh doa kita. Tu. Tuhan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhan ni menghalalkan rezeki kepada hamba dia, dan Tuhan sepitkan rezeki. Tuhan belaka. Tuhan tahu bila Tuhan nak bui, iaitu Tuhan akan bui apabila kita perlu, dan Tuhan akan memberi kepada ketika kita layak sesuai untuk terima benda-benda gini. Sebab tu kita kena yakin situ Tuhan akan bui masa kita, masa sesuai. Kadang dia tak ada bui kita minta kerja, duk periksa, duk apa tak boleh. Dia boleh orang lain. Mana kata Tuhan nak bui kat orang lain dulu, nanti dia bui kita pula lepas pada tu. Tapi dengan syarat lah kita kena berdoa Tuhan, jangan putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita
putus asa pada rahmah Allah. Tuhan akan wis mata pada kita. Tuhan sayang kita lebih dari bapa kita sayang kita lagi dah. Kena ingat. Tapi dan rezeki Tuhan ada widah ni kepada kita ni pun melimpah banyak mana dah. Cuma manusia ni nak lebih dia panggil. Situ ialah. Dah. Salam bapa pelaอยู่ในท้องปลาเรากินได้ไหมครับ Ikan duduk dalam perut ikan. Dah boleh tak kita makan? Boleh ni. Ada apa? Ada ikan besar dia makan. Nah, ikan besar ni tu dia makan ikan halus. Makan ikan duduk dalam ikan halus duduk dalam ikan tu boleh. Ada masalah ke apa? Ya ikan tak ada kena sembelih apa panggil. Kerana ikan ni tu halal. Dah, bismillah. Okey panggil ikan. Nah, ikan ni halal tak ada masalah, tak ada kena sembelih ke apa bagai dalam laut. Assalamualaikum, saya Zakaria dari Perak, Malaysia. Nak tanya tentang perkara makruh. Contoh makan petai. Adakah makan petai itu makruh? Kita makan wafta makruh tak? Makan wafta ni kerana ia busuk tu ya makruh. Dah kita pergi sedawa pada orang, kita pergi apa yang makruh kerana busuk. Kita makan tak makruh duduk rumah. Kalau kita makan duduk rumah tak ada nak pergi ke mana, tak apa. Tapi kita makan, kita nak pergi ke lain tu. Kita nak tubik, pergi keluar, pergi apa semua, maka pada ketika tu makruh lah. Kerana apa? Kerana ia busuk. Oleh itu kita makan wafta, kita cuci gigi apa semua, tak ada bau, tak ada masalah. Adakah makan petai tu makruh? Atau bila makan petai dan tidak gosok gigi untuk hilangkan bau, lepas tu pergi masjid, terima kasih dah. Jadi kita makan tak ada gosok gigi, tak ada gapo tu buat bau, maka pada ketika tu makruh. Tapi kalau kita makan buah petai ni manfaat banyak, petai ni hilang sakit nyutuk. Orang Indonesia makan buah petai untuk ubat penyakit sakit lutut. Jadi tak ada masalah. Dan makan buah petai tak ada makruh kerana bau, kita nak pergi masjid, kita nak pergi situ, nak pergi sini, itu sahaja. Bila kita gosok apa semua tak ada makruh dah. Makan dia betul-betul tidak makruh. Kerana makruhnya kita makan kerana bau seandainya. Salam abah tuk wan rau an surah Tabaพอเรามาประจำเดือนเราก็จะอ่านได้ไหมอีกคำถามตอนปกติเราเอาน้ำละหมาดทุกวันพอเรามีประจำเดือนเราเอาได้ไหม Kita orang panggil baca apa ni surah Taba setiap hari. Bila kita uzur boleh baca ke tak? Surah Taba ni ada kelebihan banyaklah. Surah Taba ada sebutnya iaitu Nabi SAW sudah surah Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabr. Surah Tabarak sana itu boleh menghalangkan pada azab kubur. Dan ada sebut di hadis Nabi SAW, inna suratan fil Quran, sesungguhnya satu surah dalam Quran salatuna ayah. Dan ada 30 ayat syafaat li rajulin, syafaat kepada seorang yang baca hatta ghufiralah, yang ada ampun ke dosanya, wa hiya tabarakalladzi bi yadihil mulk. Dah sunat kita baca. Dan Nabi SAW la yanam hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi bi yadihil mulk. Nabi baca, Nabi tidak sehingga baca surah alif lam mim tanzil, sajdah, dan Nabi baca surah Tabarak. Oleh itu baca surah Tabarak kita baca semua. Hukum boleh tak orang uzur ni asalnya Nabi SAW sudah la taqra al-haid, tidak boleh baca orang haid, walal junub, dan tidak juga junub syai'an minal Quran, sesuatu pada Quran tak boleh baca. Itu asalnya. Boleh baca bagi 3 orang uzur. Ada 3 jenis manusia, 3 jenis perempuan hak boleh baca Quran. Pertamanya dalam kata dia uzur, pertama orang yang hafizatul Quran, orang tina hak hafal Quran, dia takut terlupa, maka dia tadarus, maka hak tu boleh dengan syarat niat zikir lah. Tu. Yang keduanya orang yang
Nah, uzur boleh baca seandainya orang yang dia nak mengaji atau nak mengajar. Ni ulama hak belakang muasirin, ulama hak belakang ni lah kata boleh juga. Boleh juga. Dan yang tiganya iaitu ayat-ayat Quran hak jadi azkar, hak jadi zikir. Contohnya hak kita nak baca supaya kul sebelum tidur, ayat kursi dan baca subhanallazi sakhkhara lana hadza ketika kita nak naik motor dan sebagainya, maka itu boleh. Nah, maka hak ni kita nak baca setiap hari, kita nak baca boleh ke tak? Nah, jawabnya tak boleh kita baca Quran saat ni. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan kalau nak baca juga kita kena niat zikir, niat kata kita zikrillah. Dah itulah sahaja. Nah, kemudian boleh ke tak orang haid ambil wuduk? Orang haid ambil wuduk ni boleh. Orang berjunub boleh ambil wuduk tapi tak boleh sembahyang. Boleh ambil wuduk. Dah, nak tidur ambil wuduk tu boleh orang haid. Tidak menjadi masalah dah. Itu saja. 3 jenis tu je hak bolehnya. Kalau saja-saja nak baca ni tak boleh. Tapi adalah hak ulama kata niat zikir. Dah. Kita nak baca semua dah dia kan. Nak jadi istiqamah. Sebab azkar lah orang panggil. Maka niat zikir lah. Pinong wajib mai pit aurat. Okey, kita tak kena tudung aurah saat ni. Tuhan sebut kullil mu'minat wa kullil mu'minat, katakanlah kepada orang-orang perempuan beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Hendaklah tunduk mata dan jagakanlah kehormatan dan jangan tunjuk aurah. Tak boleh tunjuk hiasan malaikat bagi hak zahir tu muka dan tangan sampai bergelangan tangan. Wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna, Tuhan kata dan tutlabuhkanlah pakaian sehingga sampai bawah. Wala yubdina zinatahunna, dan tak boleh buka. Nah, hiasan dia, hias retina ni hias belaka kok tekak ya hias. Orang tengok ingin gerai tengok ke? Tengok kok tangan dia, kok apa tubuh paha dia, kok semua gerai tengok. Bila gerai tengok tu apa panggil hiasan. Maka tak boleh. Dah. Tu. Tuhan kata wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, malaikat kepada suami. Suami tidak ada benda tak boleh tengok. Semua aurah di antara tak ada aurah. Suami isteri nak telanjang apa saja boleh. Au abaihinna, atau bapak-bapak mereka itu. Ayah mereka itu iaitu di antara pusat sampai lutut. Aurah. Au abai bu'ulatihinna, atau bapak mertua seperti juga. Au abnaihinna, atau anak-anak mereka, anak bini apa orang kita, anak kita yatim kak. Tak apa, orang tidak boleh buka siapa pusat kepala tu. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak suami dia. Anak tiri boleh juga. Anak tiri pusat kepala tu juga. Anak tiri yang dia tidur dah dengan dengan pok dia sana. Au ikhwanihinna, atau saudara, adik, kakak, tino, atau adik yatim semua pusat kepala tu juga. Au bani ikhwanihinna, atau anak-anak yatim anak saudara dia, anak saudara yatim laki. Au bani akhawatihinna, atau anak saudara hok balik anak saudara lelaki pada adik tino perempuan atau kakak anak saudara jugalah. Au nisaihinna, atau sama-sama retina. Sama retina pusat kepala tu. Au ma malakat aymanuhunna, atau hamba. Au tabi'ina ghairu ulil irbati minar rijal, atau orang hak bodoh tak padu pada aurah retina. Awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa, dan budak-budak tak tahu apa lagi, tak apa juga buka aurah. Depan dia tak apalah. Wala yadribna bi arjulihinna, dan Tuhan kata jangan jalan retina ni, jangan jalan kocok nak orang nampak tubuh kita, rupa kita, nak rupa kita. Nampak depan kita, belakang kita, nak nampak ngongek-ngongek dan sebagainya.
Waladribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Nak orang nampak hiasan kita terik depan lah. Biasa orang Tino kan suka pakai terik depan kan. Maka haram orang nampak gitu. Orang nampak nyedah, nampak gapo seksi sebagainya. Maka itu haram. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tuhan suruh taubat. Kalaulah ada buat benda-benda gini, maka suruh tu taubat semua orang beriman. Tu. Maknanya adik kakak kita tak apa boleh buka aurat, siapa pusat pelutut lah. Itu sahaja. Orang buat benda makruh, adakah orang itu termasuk dalam orang takwa? Orang buat makruh ni masuklah orang takwa. Ya, dia orang bertakwa, tapi orang panggil ya ada benda buat kurang molek, benda makruh, tapi dia orang bertakwa pada Allah. Orang tak bertakwa ni itu orang buat dosa. Tuhan sebut alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang bertakwa, orang takut Tuhan tu ialah orang yang jauhkan dosa fawahish, dosa-dosa besar. Kabair dan benda kecil illa lamam, mereka benda kecil-kecil, dosa kecil-kecil ya ada dia buat. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Ya jadi orang bertakwa lagi walaupun dia buat benda makruh sekalipun. Tu. Sehingga 27 jumlah Covid. Allah ni nah. Kita berdoa lah Malaysia ni jiran kita. Dan kami ni pun sepatu juga teruk dah lah ni tu marah ni. Teruk dah kami lah ni pun banyak. Saya pun tak berani nak pergi di mana. Bismillah. Ada hajat sangat-sangat lah. Maka kita tubik. Tak ada hajat kita tak pergi mana. Lah ni. Kita jaga, kita tawakal Allah lah. Serah Tuhan ada siapa masa orang ni mati belakang. Orang lain duk mati cakap-cakap dah. Setiap hari mati sini pun. Jalatan innaga ni setiap hari mati. Setiap hari mati. Tak ada kita tengok live Facebook hari ni innalillah yang mula-mula buka innalillah, Allahu akbar. Mula-mula buka innalillah. Oh banyak orang mati. Allah nak walah anak dak siapa masa tu Tuhan ambil. Witi taubat ya Allah top rap bab naikah ustaz cuai top. Dai mai. Kita nak taubat. Nak buatlah mana? Kita nak taubat ila Allah. Ada 3 benda yang kita kena buat. Pertama, nak witu hatimun al-iqla' aniz dzunub, kena berhenti buat dosa. Kena berhenti buat dosa. Kalau tak buat, kena berhenti. Tuhan sebut walladzina idza fa'alu fahishatan, orang apabila buat dosa, au zalamu anfusahum, atau mereka itu zalim diri mereka itu zakarullah, mereka ingat Tuhan. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka minta ampun lalu dah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada orang yang ampun dosa mereka Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak teruskan lakukan dosa, mereka berhenti. Kena berhenti dulu. Yang kedua, an-nadam alal maksiyah, kena sesah di atas apa kita buat dosa, kena sesah. Yang tiga, al-azmu ala alamil audah, jangan kita kembali lagi. Azam di atas tak akan buat dah dosa tu. Maka 3 syarat kita kena buat. Dosa tak kira dosa apa Tuhan apa belaka, orang nak taubat pada Allah. Saya tahniah kalau orang nak taubat pada Allah sebab Tuhan sebut. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa hok buat dosa saat ni dia buat syirik dengan Allah atau berzina atau apa sahajalah, bunuh orang, dosa besar semua kabair, yalqa athama, dia akan kena seksa akhirat esok. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Dan dia akan digana azab dan kekal dalam keadaan hina. Dan Tuhan sebut illa man taba, malaikat orang taubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan dia beramal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itu Tuhan tukar
kejahatan jadi kebaikan. Semua kejahatan dia tu hewat jadi kebaikan habis. Wa kana Allah ghafurur rahim. Dan Tuhan Maha Pengampun. Dan Tuhan sebut, nah, wa man taba wa amila salihah, dan siapa taubat dan beramal soleh, fa innahu yatubu ila Allah mataba. Maka sungguhnya dia telah taubat. Jadi nak tahu kata terima tak terima saat ni, kena tengok kalau dia berjuruh, maka pada ketika itunya mana kata Tuhan terima taubat dia. Dia jadi orang molek dah. Itu syarat dia. Tapi nak boleh terima ni ada 3. Iqla' ni zunub, nak berhenti dosa, kena sesah, tak akan ulang pula dosa saat ni. Kamu dia nak tahu kata kabul atau tidak kabul, tengok bila juruh nampak jadi molek, maka pada ketika itu mana kata Tuhan terima taubat dia. Assalamualaikum. Ketika kita ambil wuduk, kita niat nak baca Quran, tiba-tiba bila masuk waktu solat, kita solat dengan wuduk yang sama, adakah boleh atau tidak? Sebab nama amal binniat. Wuduk ni kita niat nak baca Quran lah, ambil wuduk saat ni. Wuduk saat ni iaitu boleh kita semaya, boleh kita buat apa sahaja bila kita wuduk. Sebab Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah, apabila kamu nak semaya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ambil wuduk ni, bila ambil wuduk tak kira niat gapo apa, asal ambil wuduk je. Tuhan ayat lah tu boleh semaya. Sebab tu niat nak ambil gapo semua tu boleh. Innamal a'malu binniyat. Kita niat ambil wuduk, bukan kita niat ambil nak waktu baca Quran tu kita ingat ya, biar kita ambil wuduk saat ni tu kita ingat kita nak kita berwuduk atau kita mengharuhkan semaya atau kita akad ada kecil, maka tidak ada masalah. Boleh semaya dah.เราอาบน้ำเสร็จเอาน้ำละหมาดอยู่ๆอาบน้ำต่อหลังจากนั้นต้องอาบน้ำละหมาดไหม เราอาบน้ำเสร็จ kita mandi sudah dah, kita ambil wuduk dah, kemudian kita mandi pula, jeruh pula, dah kita ambil semaya semula. Air semaya saat ni masih kekal lagi. Kalau kita tidak sentuh, tidak ada benda yang batalkan wuduk kita, boleh lagi, tak ada masalah situ. Yang makruh sahaja, karena sunat kita saat ni taruh air kita lepas daripada kita berwuduk, jangan sapuh dan sebagainya. Nabi SAW sabda, inna ummati satub'ats, sesungguhnya umat aku akan dibangkit yaumal qiyamah ghurratan muhajjalin wa man arada an yutilah falyaf'al. Umat aku akan bangkit ada ghurrah muhajjalin, muka cerah, tangan dia putih dan sebagainya. Maka pada ketika tu, maka hendaklah Nabi tepan je, lanjutkanlah ghurrah sana itu. Sebab tu makruh sahaja kita gejeruh lepas daripada kita ambil wuduk atau kita sapuh habis air wuduk saat ni. Wallahu a'lam. Wali akad nikah kelau yang rais. Wali akad nikah saat ni tu iaitu ayah dia akad nikah. Aku nikahkan akan dikau anakku. Contohnya lah dia pegang tangan, ya Muhammad, ya saya, aku nikahkan akan dikau akan anakku Faridah dengan isi kahwin sebanyak 100,000 kub tunai. Maka dia pun jawab, aku terimakan nikahnya isi kahwin sebanyak tersebut. Allah alam. Dan sekat tu tak ada apa dah. Aku nikahkan akan dikau. Tak ada kena berwakil wali gapo lah. Aku nikahkan akan dikau akan Faridah anakku. Atau akan aku nikahkan akan dikau akan anakku Faridah. Kalau Faridah tak ada kena berbinti anakku dah sana. Dengan mas kahwin sebanyak 10,000 kub atau 100,000 kub. Aku terima akan nikahnya ni sekawin sebanyak tersebut. Itu cara akad nikahnya. Tak ada payah gapo, kita wali sendiri, kita akad nikah sendiri molek. Assalamualaikum Tuan Guru. Alhamdulillah, saya dari Malaysia sama-sama. Salam apa putran wan raya kai ahan daiหรือไม่ Kita buka kedai hari raya, kita jual boleh kedai. Ada apa? Hak tak lehnya itu ketika semaya ya tupuk ke lelaki. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Maka hendaklah
Nah, tinggal wadarul bai' so tinggal jual ke hari ketika orang semaya Jumaat itu saja. Ada pun ketika lain boleh, ketika wajib boleh ke? Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Boleh ke kita jual ketika haji boleh, ketika boleh, tak ada masalah ke apa. Witi amnam wajib tam sunnah Nabi bab naikap. Nah, kita nak tengok sunnah Nabi SAW cara mani wajib, iaitu Nabi sebut Nabi jeruh 3 kali sahaja. Tapi disunatkan cara sunnah Nabi sebelum daripada kita nak mani, kita ambil air, kita mari dah gonyoh kat oleh rambut, wirata masuk rambut lah, bukan mani lagi, tapi kita ambil air gonyoh kepala. Kamar dia komo dan kita dah sapa kat air tempat tendah-tendah tempat susah-susah kok jari-jari tiap-tiap semua kok celah-celah dan sebagainya kok jari-jari dan semua tu. Kamar dia kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk sunnah Nabi, ambil wuduk dulu. Kita berwuduk, ambil wuduk siap apa semua sudah ambil wuduk. Maka kita jeruh air tah kepala kita, jeruh prup, niat aku akad hadah akbar, atau aku niat mani wajib, atau aku niat fardu mandi, atau aku mani kerana berjunub, atau aku maharuh kasmaya, ikutlah apa sahaja, bolehlah niat. Bila juruh siap, juruh, lepas tu kita juruh sebelah balik kanan pula, kita juruh belah balik kiri pula. Itu sudah. Tu. Situlah dia kata dah Nabi mani air segantang saja, segatai saja. Nabi ambil wuduk air cupok saja. Maka kita jeruh. Nabi kata amma ana, maka aku fa'ahthi alai thalatha hathaya, aku jeruh 3 kali, fa idza ana qad tahartu, maka tiba-tiba aku cuci, qad tahurtu, aku cuci dah. 3 kali jeruh. Ada apa? Kata setengahnya solat tah ni lepas tu letak sekali lagi bro bis. Allahu Akbar. Salam apa boleh ke kita berniaga dalam online dengan jual belinya dalam online, pembeli terima barang sahaja? Boleh tak kita jual secara online? Banyak ulama mengatakan boleh. Tak kira Darul Ifta Mesir, Darul Ifta Urdun Jordan, dan ulama-ulama lain lagi menghukumkan harus boleh kita jual secara online walaupun qobak itu lambat sikit. Harus. Tapi kita kena ada syarat lah lebih kurang. Kena masa khiyar, masa dia hantar balik. Kalau tidak setuju, lebih masa supaya dia boleh hantar balik. Dan kita hantar klik. Kena adalah kepercayaan lebih kurang saat ni tu. Tu syaratnya. Lepas tu jual akad saat ni tu oleh mazhab Syafi'i asalnya wajib, tapi ada ulama yang mengatakan, contoh Imam Nawawi kata mengharuskan bai'ul mu'atat. Bai'ul mu'atat ni beri memberi. Dia wi bagai, kita wi duit. Dia wi duit, kita wi bagai, gitu. Salam apa Ashraf rewa. Ashraf ni orang yang paling mulia. Syaraf ni mulia. Molek lah.คนที่โดนกักตัวแต่ยังไม่ติดโควิดเราจะไปเยี่ยมได้ไหม? Kita orang kenaกักตัว lepas tu pula hak ni kena tanya orang cara asama lah. Dia wigi juga dah kena tanya dia lah. Salam apa boleh ke kita solat jenazah gaib kepada 2-3 orang si mati dalam satu solat? Boleh. Kita semaya gaib kepada 3-3 saat ni. Boleh. Gaib berapa pun boleh sekali ya. Kita semaya ada apa boleh. Salam babo, selamat pagi, terima kasih jawapan soalan ya dah. คนที่โดนกักตัวแต่ยังไม่ติดโควิดนี่นะเรื่องนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนี่นะsaya kata tu kena tanya เจ้าหน้าที่สาธารณสุข lah, kita tak ada hak ni lah di segi hukum tak ada. เราซื้อที่ดินเจ้าของเอาคืนไม่คืนเงินให้เราเขาขายต่อคนที่ซื้อต่อปลูกผลไม้ต่างๆเราสามารถกินได้ไหม? Okey saat ni tu เราซื้อที่ดินเจ้าของเอาคืน kita beli dah tanah tu kemudian dia ambil kelik. Ni biasa orang tak ambil kelik ni takut ada masalah ke apa, saya tak pasti, takut ada ni kena kira tengok lah. Kalau dia ambil kelik sungguh dengan sebab kita bayar pun cukup belaka dah, maka itu boleh tak kita makan? Boleh, kerana itu milik kita. Dia ambil secara zulman, secara zalim tu. Sebab tu kita mai kiau tu.
Tapi hak ni kita kena tahu kata saya tak pasti kata balah mana hak sungguh tu. Boleh atau tidak kita ikut email solat yang pasik nyata cerak kata dia minum kara mabuk seperti air ketung. Kita turut dia boleh tak? Kalau semaya dia saat ni cukup syarat ke apa semua boleh turut, tapi makruh itu sahaja. Sah semaya dia maka turut boleh bila sah semaya saat ni tu. Betul-betul kita selesa dalam hidup menyebabkan kita jauh dari Allah. Selagi kita tak kembali kepada Allah, yalah itulah sebab kita saat ni duduk jauh daripada Tuhan. Kita duduk senangnya belum ada Covid ni, pakat kecek besar belaka. Kawan nego tu kawan nego ni nak buat mau projek tu projek ni. Labor untung situ-situ sini. Akhir kali mari sekaligus. Lah ni bunuh diri tak tuju rumah-rumah. Karena apa? Tak ada nak sore kereta, tak ada duit nak bayar ke rumah apa macam-macam lah anak ramah. Ginilah. Ti muban yang tam lamat Jumaatส่วนหนึ่งส่วนหมู่บ้านใกล้เคียงติดโควิดไม่ละหมาดแล้วถามว่าฮุกมผิดไหมasas maya ni wajib. Ya ayyuhallazina amanu semua idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Lepas tu salah tak? Orang kita buat hal itu dari segi undang-undang hal ni tak leh lah. Jadi waktu tu kita tak jawab lah, kita benda-benda ni kena terserah kepada Tok Nebel, lepas tu pula Osama tepat test ni. Mereka itu boleh orang panggil boleh ukur orang panggil. Kerana benda ni masuk oleh bab orang panggil ya hukum fiqh ni ya ada juga, ada rang-rap juga. Contohnya orang yang tak kena mari sini, orang yang takut. Ya ada benda-benda gini. Lepas tu kita pun nak jawab payah benda ni. Saya tak jawab lah. Tapi orang panggil benda-benda gini ni, hendaklah fok-fok kita ni tu kena bersoraklah kepada Osama, saya nasuk macam tabun. Tok Nebel, Tok Meneh, Tok Imam ke apa semua sorak kata nak lah ni tu banyak ke orang di Malaysia contohnya dia buat orang tertentu. Contoh 12 orang untuk sembahyang Jumaat. Untuk hidup syiar Allah. Benda ni penting lah. Dan hari ni tu kita duk minta jugalah, duk kecek juga saya nasuk saat ni tu. Minta hidup syiar Tuhan saat ni. Hidup syiar dulu. 12 orang dan sebagainya. Tapi demo tak ada anumat lagi lah ni tu pun. Duk royak. Hidup syiar, lepas tu orang lain tak hari tak apa, tapi hidup tepat sebab 12 orang tak apa. Sebab tu kita pun kena jaga. Ya lama doa. Ya lama doa. Tahun ni tak lagi lah. Bulan-bulan ni. Sebab tu kena cari kena cari makhraj, itu cara yang terbaik sekali. Sebab tu kita mohonlah kepada pihak Sanasuk yang jadi kamakan radap cangwat radap apa, cuba fikir tengok benda-benda ni untuk kita tak menjadi edat sangat. Kita buat nak jauh baik 12 orang stay kapung 12 orang semaya Jumaat atas kaum kodeng untuk nak hidup syiar dapat daga apa orang lain sama marilah gitu. Ya ada hukum fiqh benda tu kita perlu benda. Sebenarnya perlu orang tak rokok dah. Sebab tu kita tak jawablah hukum ni. Wallahu a'lam. Apa pandangan Abang kalau anak saya nak sambung belajar di mana ni? Dengan adat dia timin non kindai mai. Daging hak ada ulat. Daging macam mana ni? Saya tak tahu ni. Daging ada ulat. Ada jemur ke apa. University of Petani atau di pondok-pondok soho-soho di petani dalam bidang agama. Universiti Petani ni ya ada dua. Ada di Songkla Nakarin, waktu hak KJN. Lepas tu Universiti Petani ni. Universiti Petani ni ada orang panggil di sinilah. Maka universiti ni orang panggil ada dia pesen orang panggil tak ada gapo nak ngaji, tapi orang panggil aliran sakninya Salafi Wahabi gitu. Situ jelah. Terserah pada fak kita jelah. Demo anak demo. Tapi aliran sakninya ikut tu. Itulah.
สารพัดการถูกทดสอบโดยการที่อัลลอฮ์ทำให้เราสำเร็จในเรื่องที่เราต้องการได้ดั่งใจมันน่ากลัวเหลือเกินครับเพราะพรุ่งนี้และทุกๆวันเวลาก็ยังเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เสมอน่ากลัวที่มนุษย์หลงลืมเวลาสบายiyalah nah Tuhan uji dengan senang hamba-hamba ke zaman ni Allah berat benar tu tengok di patai-patai pakai duk tidur tino jatuh dah berat benar lepas tu berzina penuh cik orang tak kira ke apa lah ni budak-budak lah ni berzina lah jatuh tino fasad fil ard nampak juru kulit dari luar lek malai tahu ke mana banyak benda-benda gini sebab tu Tuhan lepas tu orang tua-tua pun jadi zaman-zaman lah ni tengok duk buat maksiat like TikTok dan sebagainya buat benda-benda yang tak patut orang-orang tua dah cucu-cucik dah pun duk galak lagi macam-macam lah ni sebab itulah Tuhan turun bala habis bukan kata kita saja ni di supaya di Europe boh marah acul lebu habis rumah-rumah di Jerman lah macam-macam acul lebu habis bukan kata kok moh di China boh tengok Tuhan turun tak kira dah lah ni kerana manusia ni melampau bagi telajak Saya Zakaria dari Perak, Malaysia. Macam mana nak bezakan musibah yang menimpa kita tu suatu ujian atau bala? Ujian ni itu kena bala ni yang melimput ti semua. Bila ujian ni kena dekat kita. Tu bila bala supaya penyakit ni ya bala bang, bala kerana kena belaka orang. Lepas tu pula susah habis, jejah habis, tu bala. Lepas tu bila mai kena kita maka itu ujianlah. Salam Tuhan Allah semasa berjunub bolehkah menyentuh Al-Quran tafsir? Kalaulah kita berjunub adakah boleh kita sentuh tafsir? Kalau tafsir itu banyak lebih daripada Quran maka itu tak apa. Kalau tak bolehnya iaitu Quran, nak pegang Quran tak boleh. Sembahyang tahajud ketika sujud terakhir apa duanya? Tak faham dah ke apa tu? Alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan Guru. Kalau kita buang sampah tak ada tudung arang, orang tak nampak dosa kita buang sampah. Ni menyakiti orang bagi. Nanti saya nak tengok sikit dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam kidai mai. Kop Coke saat ni tu kita ni banyak orang duk boycott ke. Saya kita gadai barang kepada orang mengenai barang haram, adakah kita boleh guna duitnya? Tolong jelaskan. Apalah nanti saya jawab. Ditanya semula dah. Ni yuk ni macam saya Wahbi macam saya Syiahแล้วมันเป็นยุคสายกอดียานีแล้วอันสาเหตุมาจากโรคโควิด -19 มามากด้วยฉีดวัคซีนกลายพันธุ์ลิงคนต้นมาจากนรกคือโรงพยาบาลนี่แหละเราขาดงานดะวะห์ขอitulah sajalah pada hari ini. Mohon maaflah saya tak jawab lagi itu karena masa dah sampai dah. Saya mohon maaflah yang saya tak jawab lagi, nanti kita jawab semula, katanya semula lah. Terima kasih semua yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.